Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dia mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah menjamin untuk memasukkannya ke dalam syurga, sama ada dia berhijrah di jalan Allah ataupun duduk di buminya di mana dia dilahirkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami ceritakan perkara ini kepada orang ramai? Nabi SAW bersabda, seterusnya bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada 100 darjat. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjuang di jalannya. Setiap 2 darjat, ma bainahuma, ini jarak antara keduanya ialah sejauh langit dan bumi. Kalau kamu memohon kepada Allah, kamu mintalah dengannya Al-Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling istimewa dan tertinggi. Di atasnya Arash Ar-Rahman, dan daripadanya lah terpancar sungai-sungai syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, aku masuk ke masjid ketika Rasulullah SAW sedang duduk. Apabila matahari terbenam, baginda berkata, wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemanakah matahari ini pergi? Qala Abu Dzar berkata, aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia pergi meminta izin untuk bersujud, lalu diizinkan kepadanya untuk sujud, dan seolah-olah dikatakan kepadanya, kembalilah dari tempat engkau datang tadi. Ketika itu ia naik dari sebelah baratnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, dzalika mustaqarrul laha, itulah tempat tetapnya, tempat tetap baginya dalam qiraat Abdullah, yakni dalam bacaan Abdullah, yakni dalam tafsiran dialah. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Zaid bin Thabit, beliau menceritakan kepada Ibnu Sabbaq, katanya, Abu Bakar telah menghantar orang kepadaku untuk aku mencari Al-Quran, sehinggalah aku mendapati akhir surah At-Taubah ada pada Abi Khuzaimah Al-Ansari, yang mana aku tidak mendapatinya pada orang lain, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga ke akhir, hingga kepada penutup surah Bara'ah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan seperti juga, cuma dia kata ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari. Seperti juga dengan sanad yang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW selalu berkata pada ketika ditimpa indal karab, pada ketika ditimpa kesusahan, la ilaha illallah al-alimul halim, tiada Tuhan melainkan Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui dan maha penyantun. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, Rabbul arshil azim, Tuhan ampunya arash yang agung. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan langit-langit dan Tuhan bumi, Tuhan dan Tuhan ampunya arash yang mulia. Ataupun arash yang sangat berharga, Al-Karim, sangat bernilai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, manusia akan pingsan pada hari kiamat nanti. Apabila sedar, tiba-tiba aku dapati Musa sudah pun memegang tiang, salah satu tiang arash. Wa qala Al-Majishun meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Fadl, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, maka aku orang yang mula-mula bangkit, mula-mula sedar, aku dapati Musa pada ketika itu sudah pun memegang arash. Ini bab firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, malaikat dan ruh naik kepadanya. Dan firman-Nya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik ataupun amalan-amalan yang baik. Abu Jamrah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abu Dzar mendapat berita tentang kebangkitan Nabi SAW. Dia pun berkata kepada saudaranya, pergilah dapatkan pengetahuan tentang orang yang mendakwa dia mendapat wahyu dari langit itu kepadaku. Qala Mujahid berkata, al-amalus salih yarfa'ul kalimat thayyib. Amal salih mengangkat ucapan-ucapan yang baik. Yuqalu dhil ma'arij, al-malaikah dhil ma'arij, Tuhan yang mempunyai tempat naik. Ini malaikat, yang ini tempat naik, malaikat naik kepada Allah, yang ini untuk menghadap Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, bergilir-gilir datang kepadamu malaikat pada waktu malam dan beberapa malaikat pada waktu siang, dan mereka berkumpul bersama pada sembahyang asar dan sembahyang fajar. Kemudian naik yang bermalam di antara kamu ke atas. Lalu Tuhan mereka bertanya mereka, padahal Dia Maha mengetahui. Tanya tentang kamu, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersembahyang. Kami datang kepada mereka ketika mereka sedang bersembahyang. Dengan sanad satu lagi, Imam Bukhari buat mari daripada Abi Salih, daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi sedekah bi'idli tamratin, sekadar ataupun sebanyak satu tamar, biji tamar, daripada hasil usahanya yang baik, yang halal, dan tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah membelanya ataupun memperbesarkannya untuk tuannya, seperti mana seseorang kamu membela anak binatangnya sehingga ia menjadi seperti bukit. Warqa meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abi Hurairah, hadis ini juga daripada Nabi SAW dengan lafaz, dan tidaklah akan naik kepada Allah kecuali yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW selalu berdoa dengan beberapa perkara ini pada ketika ditimpa kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Supaya tadi dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id, beliau berkata, pernah dibawakan kepada Nabi SAW sedikit emas. Nabi SAW pun membahagikannya di antara 4 orang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id lagi, katanya Ali telah menghantar ketika beliau berada di Yaman kepada Nabi SAW sedikit emas yang belum lagi dibersihkan, yang masih ada tanah-tanahnya. Baginda pun membahagikannya di antara Aqra' bin Habis Al-Hanzali daripada Bani Mujashih, dan yang keduanya Uyainah bin Hisn bin Badr Al-Fazari, dan Alqamah bin Ulatha Al-Amiri, dan yang keempatnya Zaid Al-Khayl
At-Tai. Dan dia ni juga seorang daripada Bani Nabhan. Fataghaddabat Quraisy wal Ansar. Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam berasa marah, dan begitu juga orang-orang Ansar. Faqalu, mereka berkata, beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikannya kepada pembesar-pembesar daripada orang Najd, dan baginda membiarkan kita, tidak memberikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hanya mahu menjinakkan hati mereka. Tiba-tiba ketika itu datang seorang lelaki, ghairul ainain, yang cekung matanya, yang matanya ke dalam masuk, nati'ul jabin, dahinya membonjol, dahinya terkeluar gitu, kathul lihyah, lebat janggutnya, musyriful wajnatain, dan timbul tulang pipinya, atas pipinya itu timbul, mahluqur ra's, bercukur kepalanya, yakni kepalanya bercukur, botak. Faqala, dia terus berkata, wahai Muhammad, takutlah kepada Allah. Ketika itu Nabi SAW bersabda, siapa akan taat kepada Allah kalau aku pun derhaka kepadanya? Allah percaya kepadaku untuk menyampaikan ajarannya kepada penduduk bumi, tetapi kamu pula tidak mempercayaiku. Tiba-tiba ketika itu ada salah seorang daripada sekian ramai sahabat itu minta untuk membunuh orang itu, minta dengan Nabi untuk membunuh orang itu. Saya rasa orang itu ialah Khalid bin Al-Walid, tetapi Nabi SAW menghalangnya. Apabila orang itu pergi, qala, Nabi SAW bersabda, inna min dhi'i hadha, sesungguhnya akan ada daripada keturunan dia ni satu kumpulan orang yang akan membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak melepasi halqum mereka. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah, mereka akan keluar daripada Islam seperti keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Mereka akan membunuh orang Islam dan akan membiarkan penyembah-penyembah berhala. La in adraktuhum, kalau aku sempat dengan mereka, pasti akan kubunuh mereka seperti mana dibunuhnya kaum Ad. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, pernah aku bertanya Nabi SAW tentang firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu berjalan kepada suatu ketetapan untuknya, yakni kepada suatu masa yang ditetapkan untuknya. Qala, Nabi SAW bersabda, mustaqarruha, tempat tetapnya matahari itu ialah di bawah arasy. Itulah, kita masih lagi nak baki hadis ni masih lagi berkenaan dengan arasy, berkenaan dengan arasy. Bab qauli wa kana arsyu 'alal ma', di bawah bab itu lagi. Jadi hari ini sambungan lagi lah. Hak mula-mula tadi kita baca riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah jamin. Jadi kita terjemah begitu paling baik. Tak boleh terjemah macam Mu'tazilah terjemah, dia terjemah lagu lain, maka menjadi wajib kepada Allah. Gitu dia terjemah, menjadi mesti kepada Allah, menjadi wajib kepada Allah. Itu tak kena terjemah. Kita ahli sunnah
terjemah lagu mana? Maka Allah menjamin, gitu, Allah jamin untuk memasukkan orang itu ke dalam syurga. Tak kira sama ada dia berhijrah ke fisabilillah ataupun dia duduk di buminya, di mana dia dilahirkan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seperti yang kita terjemah tadilah. Apa yang nak diceritakan di sini, perkara asas untuk seseorang itu boleh masuk syurga, itu saja. Tidak kata segala kelebihan yang ada pada orang yang bermuhajiri. Kita duduk mana pun, kalau kita buat benda baik, benda molek, apa yang Allah SWT ajar, kita akan dapat ganjarannya. Kita akan dapat ganjarannya. Allah SWT tidak akan kurang. Dan ini memberi kelegaan kepada kita, umat Nabi ini, iaitu tidaklah mana kita duduk fikir macam mana nak mati Mekah saja, nak mati di Madinah saja, dah bercita-cita kalaulah boleh jadi sebuah sahabat dulu, hijrah dulu. Benda tak ada dah, lepas dah. Ataupun kalau ada lagi, Mekah tu ada lagi, Madinah tu ada lagi. Tetapi kebaikan ni bukan semata-mata duduk Mekah tu, duduk di Madinah. Asalkan kita buat kerja Islam, buat hak Islam, mana-mana pun masuk syurga. Tuhan jamin. Tidak kata semata-mata kerana kelebihan. Memang adalah kelebihan tu, tidak dinafikan. Tetapi untuk masuk syurga, duduk mana? Kalau duduk Mekah pun duduk saja, duduk saja gitu, tak ada kelebihan mana juga. Gitulah. Sahabat-sahabat tanya, boleh kau kita cerita kepada orang hak ni? Nabi SAW tak jawab. Cuma dia kata, apa makna ni? Boleh nak ayat. Itu sekadar masuk syurga. Tapi kalau kita nak masuk syurga, masuklah hak tinggi, hak istimewa, hak lebih. Sebab dalam syurga tu pun ada lebih kurang juga. Ada hak istimewa. Maka dia sebut ni. Dia kata, dalam syurga tu ada 100 darjah. Allah sediakan untuk mujahidin fi sabilih, orang yang berjuang di jalannya. Sekadar nak masuk syurga tu, aku ayat hak tadi tu maknanya sekadar masuk syurga Allah jamin dah. Tetapi nak dapat hak lebih ni, hak ni Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang yang berjuang fi sabilihi. Orang yang berjuang mempertahankan agama Allah, membersihkan agama Allah. Tidak nanti diperang saja, dalam bentuk-bentuk lain pun termasuklah belakang. Tiap-tiap 2 darjat jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Yang ni luah, yang ni Tuhan bui tu kepada dia. Tuhan bui kepada dia tu milik dia. Kalau apa dia sebut benda-benda lagu ni? Sebab manusia ni memang milik dia tu. Kalau boleh tanah luah, kalau ada kuasa-kuasa luah, memang lagu tu sifat manusia. Tapi manusia tak akan puas dalam dunia. Sudah ayat lagu mana? Rumah besar mana? Nak lagi. Begitu juga tanah pun lagu tu juga. Kalau orang tu berkuasa, kerajaan pun lagu tu juga. Tak akan puas bagai dunia ni. Dengan sebab tu dia sebut hak puas, hak akan memuaskan kita duduk mana, bukan duduk sini. Iaitu syurga lah. Milik kita akan jadi milik kita seluas langit dan bumi ni, tiap-tiap satu. Kalau kamu nak minta dengan Allah, kamu mintalah Firdaus. Bukan kata masuk syurga gitu saja, jangan. Jadi kalau tadi aku ayat gitu masuk syurga tu jamin. Jadi sahabat-sahabat kata, boleh ke kita nak cerita kau orang? Kalau nak cerita ayatlah, ceritalah pun habis. Iaitu syurga ni ada tingkatan dia. Jadi kalau nak minta, kalau nak cari, kalau nak usahalah atas hak paling istimewa. Tu hak nak. Tak dapat syurga saja tu, serendah-rendah syurga pun istimewa, tak boleh nak banding dengan dunia dah. Tetapi nak suruh kita ni kuat bekerja, berusaha untuk mendapat kelebihan di akhirat itu, dikatakan buat hak sebaik-baiknya untuk mendapatkan hak sebaik-baiknya, iaitu Al-Firdaus. Kerana ialah syurga yang paling istimewa dan paling tinggi, di atasnya arasy. Di atasnya arasy. Mana kira-kiranya hak duduk dekat arasy ini lebih istimewa lah. Kira-kiranya hak duduk dekat arasy tu atas lagi.
Jadi hak duduk dekat aras itu lebih istimewa. Mungkin kita boleh banding, walaupun dari satu sudut lah banding. Nak kata semua sekali sama sekali tak boleh nak banding. Sebab kita kata setengah-setengah tempat tu, kalau kau tinggi kan bangunan tu, kita beli hak alik atas tu kau mahal. Kau tinggi tu kau mahal. Padahal kalau dunia ni kau tinggi, kalau jatuh kau parah, kita kata. Tetapi mana dari satu segi lah. Dari satu segi kau tinggi tu kau mahal, kau lebih. Begitulah juga. Tapi hak tinggi di atas tu tinggi gapo dia. Hak tinggi kalau dunia. Kau nak sesak napas ada, kau naik kau tinggi. Tidaklah kata ada kelebihan secara mutlak. Tak. Mungkin dari satu sudut saja. Hak ni tidak. Kalau kata di atasnya aras, maknanya dengan cukup istimewa segala kelebihan itu. Kalau kita kata bumi di bawah ukuk langit ni, setara ni, kita nikmati setara ni, di bawah ukuk langit kita faham. Setara ni lah kita dapat nikmat, dapat makan, dapat tidur, dapat berjalan, dapat main, dapat pergi mari. Setara ni semua duduk bawah ukuk langit. Setara ni. Hak ni kata duduk bawah ukuk aras. Setara mana? Tak boleh nak banding. Sebab hak duduk bawah ukuk aras tadi syurga. Hak kita duduk bawah ukuk langit ni bumi. Langit tu pun tidak selamat juga. Tidak selamat juga. Penuh dengan ancaman juga, dan akan binasa juga. Jadi hak ada dalam kita duduk selamat dalam keadaan ni selagi sistem dia tu selamat. Akan datang sistem dia tu akan rosak semua. Tak ada. Hak tidak rosak, hak tu sistem lain pula, alam lain. Hak duduk dunia lah, kalau kita nak kata dunia ataupun alam, hak duduk bawah ukuk aras, bukan duduk bawah ukuk langit. Hak tu hak selamat. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kekurangan. Situ minta hak tu. Jadi bila Nabi SAW kata minta, dia tidak suruh minta gitu saja. Dia suruh buatlah. Di samping kita kena ingat, doa itu tetap bermakna untuk kita. Ada orang dia tidak boleh buat apa. Nak pergi PT, tak ada PT. Nak pergi berjual, tak check up. Tak ada ring. Nak mengajar, tak pandai. Kenapa dia nak boleh buat? Tak ada. Dia boleh berdoa kan? Ni Islam dia bagi. Orang yang tak ada gambar satu, dia ada doa, Tuhan tetap akan terima hak dia. Tetap akan terima, bukan sia-sia hidup kita. Itu pengajaran dia nya. Lepas tu dia kata daripadanya lah, minhu ataupun minha, ada juga ni dalam nuskha yang lain. Kalau minhu minal firdaus, kalau minha minal jannah, daripada syurga hak ni lah, hak paling istimewa ni. Sama lah firdaus lah. Jadi mata air dalam syurga itu memancar, mula dianya, ulu dianya situ. Situ istimewa lah. Kita kata kalau dalam dunia ni tempat punca air tu, bukit tu, tempat air terjun, hak tu mana tempat bersih lah. Tempat yang istimewa lah. Tempat yang istimewa. Situlah mari punca air tu. Hak lain-lain ni dia akan bercampur dengan hak lain-lain ni kan, jadi tidak berapa bersih. Hak punca air, hak tempat asal tu, situlah hak bersih. Ayatnya situlah tempat yang paling istimewa. Mula-mula sekali dapat situlah. Daripada air syurga, hak lain-lain tu mari daripada situ. Jadi hak nak di sini dalam hadis ini ada sebut juga wa fawqahu 'arsyun. Di atasnya ada arash. Jadi arash ini di dalam sistem kejadian alam Allah SWT buat ni paling tinggi. Paling tinggi. Kita duduk nampak duduk dalam dunia tu langit lah hak paling tinggi. Ndak, hak ni bawah tak tahu mana. Atas pada dia tu 7 tala langit. Atas pada tu lagi. Kemudian diriwayatkan daripada Abi Dzar, dia kata aku masuk ke masjid ketika tu Rasulullah sedang duduk. Bila matahari jatuh terbenam, Nabi kata, wahai Abu Dzar, kamu tahukah ke mana matahari ini pergi bila dia jatuh? Aku kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW kata dia pergi minta izin untuk sujud. Jadi matahari ni pun ada sujud juga. Sujud juga. Maka diizinkan kepadanya untuk sujud. Begitulah sama-sama. Begitulah sama-sama. Setiap kali mana kita tengok matahari terbenam di tempat kita, bersitu berarti dia sujud. Kepada orang tempat lain tidak terbenam lagi,
tidak sujud lagi. Mana setiap waktu orang duduk dalam dunia ni kan mesti ada ketikanya matahari itu terbenam. Artinya matahari itu sujud sama kepada Allah. Apa makna sujud? Yang ni menandakan kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annaha qad qila laha, seolah-olah dikatakan kepadanya di suatu hari nanti. Bukan haklah ni, suatu hari nanti ada ketikanya akan dikatakan kepadanya, kamu baliklah semula ke tempatmu mari tadi. Kamu baliklah semula ke tempatmu mari tadi. Maka pada ketika itu dia naik daripada sebelah barat. Dia naik daripada sebelah barat. Ini dalam hadis-hadis lain disebutkan dia naik sekerak. Dia pun jatuh semula. Jatuh semula. Dia tidak naik daripada barat tu jatuh ke sebelah timur dah. Sampai sekerak. Lepas tu dia akan jatuh semula ke sebelah barat. Lepas tu dia akan naik seperti biasa pula. Dia akan naik seperti biasa pula. Tapi akan berlakulah sekali lagu tu. Tu tanda nak kiamat lah. Tanda nak kiamat lah. Walaupun tanda nak kiamat pun tak tahu lagi sama mana. Salah satu alamat besar kiamat yang disebutkan sebagai alamat besar kiamat. Kemudian Nabi SAW membaca, itulah tempat tetap baginya. Mana Allah SWT sudah menentukan begitu untuknya. Allah SWT buat dia tu lagu itulah keadaannya. Seperti kita manusia ni, apa ni, dalam keadaan sihat biasa, ada ketika dia jadi sakit. Ada ketika dia jadi sakit. Itu tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa. Sekalanya angkat tangan boleh molek kedua-dua. Tiba-tiba satu ketika tak boleh nak angkat tangan sebelah misalnya. Tu tanda dah tu. Tanda dah tu kita alah kalik sana dah tu lebih berat. Maknanya ni pun lagu tu lah juga. Seperti nyanyuk orangnya. Seperti nyanyuk. Sekala tidak lagu tu, ni jadi lagu tu. Jadi bila sudah sampai ke peringkat tu kan, maknanya dia ni sudah berada di penghujung riwayat dia lah. Jadi dia minta izin, dia sujud, itu adalah simbolik. Satu setengah ulama mengatakan simbolik saja. Kata sujud itu sebenarnya tak ada nampak zahirnya sujud. Tetapi sujud itu adalah satu pernyataan tunduk kepada Allah, mengikut perintah Allah. Itu dia. Sampai ke peringkat sujud, bukan sekadar rokok. Sujud ni rapat jik lah, patuh sungguh lah. Tidak, kalau berdiri tu nampak tegak lagi. Rokok tu rendah sikit kan. Kalau sujud ni rapat, rendah sungguh. Tempat kita pijak tu kita letak dahi kita, muka kita, yang paling kita duduk jaga. Jadi matahari ni pun begitulah, paling menyatakan kelemahan dia, kehinaan dia. Dia terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama mengatakan memang dia minta izin sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa kepada dia seperti kita boleh minta izin. Dia minta izin untuk sujud. Dia boleh bercakap dengan cara dia, bahasa dia. Dan dalam bahasa dia tu maksudnya minta izin lah untuk sujud. Begitu. Dalam riwayat yang lain di sini tak ada sebut ni kan, kita duduk bincang ni cerita Arash. Dalam hadis ni tak ada sebut itu. Dia minta izin untuk sujud lah. Dia turun ke mana? Dalam riwayat kemudian kan kita baca tadi, akhir sekali kita baca tadi, mustaqarruha tahtal arsh. Tempat tetap dia tu mana di bawah arsh. Mana tempat sujud dia tu ialah di bawah arsh. Di bawah lagu mana kita tak faham. Mana kedudukan matahari itu, mana kira-kiranya di bawah arasy tempat sujud dia tu. Hak tu kena kaji lah. Ahli ilmu hay'ah, ahli ilmu bintang, kena kaji. Apa dia kata tempat sujud dia tu, kalau dia minta nak sujud tu bawah arasy, sedangkan kita tengok nampak situ ni. Ataupun ia bermaksud mana tempat sujud dia ialah di bawah arasy, mana tempat yang paling mulia.
Tempat yang paling mulia, mana tempat yang tidak akan tergugat. Tidak akan tergugat, mana hak duduk di situ. Begitu maksud. Bukan makna tempat sujud dia ni nampak zahir, walaupun zahir ni sekitar dunia, sekitar hak kita nampak ni. Bukan gitu hakikat dia. Dia sujud itu di tempat yang mana istimewa. Dan Imam Bukhari bermaksud nak mari sini, nak mari aras gapo ni, sujud gapo semua ni, dia muka bab tauhid kan ni. Kalau Imam Bukhari dia cara dia lagu tu, dah bila bab tauhid dia mesti ada kaitan dengan tauhid. Dia nak ceritanya kepada dia, matahari pun sujud. Maknanya semua ni hamba belaka, semua ni makhluk belaka. Kalau kata dia boleh kecek, tu maknanya kira-kiranya macam berakal lah. Macam berakal lah, makhluk bukan makhluk biasa. Bukan makhluk jamat. Tidak. Tetapi makhluk yang berakal. Maknanya semuanya tunduk kepada Allah. Jadi orang kata matahari itu sebagai Tuhan, tak kena lah. Tuhan lagu mana? Tunduk ke orang lain. Tuhan ni tidak tunduk ke orang lain. Hak lain tunduk kepada dia. Situ sah. Yang keduanya, matahari itu pergi minta sujud di bawah aras. Tempat tetapnya iaitu bawah aras. Bawah aras, maknanya aras tu duduk atas dia. Ini maknanya aras itu ada atas bawah. Sesuatu yang ada atas bawah itu adalah sifat makhluk. Artinya selain daripada matahari itu makhluk, aras juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Tuhan. Aras itu walaupun ia istimewa lah kita kata. Kalau dalam dunia ni orang terpukau dah, setengah-setengah manusia tu sembah matahari. Matahari tak ada gapo. Aras tu lebih lagi, lebih istimewa lagi. Tapi itu pun makhluk juga. Orang Islam mana tidak diajar sembah aras pun, padahal aras tu lebih lagi daripada sistem matahari ni. Lebih lagi. Aras itu pun makhluk Tuhan juga, nak ayatnya. Sebab apa kita tahu dia makhluk Tuhan? Sebab matahari boleh duduk bawah dia, aras atas dia. Mana ada atas bawah ni, itu sifat makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada atas bawah. Hakikat dia tu. Sebab apa? Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan atas bawah ni, dia sudah ada dah. Ketika tu atas mana bawah mana? Tak ada. Tak ada kena-mengena. Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak kata dulu kemudian, tak boleh. Dulu ni ada kepada dulu maknanya ada sekat tu. Dah. Sebelum adanya masa dulu kemudian ni, dia ada dah. Jadi hak terikat dengan masa, terikat dengan tempat, terikat dengan arah begitu gini. Ini adalah makhluk semuanya. Jadi kita tak boleh nak, walaupun lebih setara mana pun, walaupun istimewa setara mana pun sesuatu tu, walaupun kuasanya hebat setara mana pun. Setakat ni orang tahu kuasa matahari tu banyak dah kan, munafaatnya banyak dah, sehingga ada lah orang sembah matahari tu sebab dia tahu kelebihan dia lah. Orang pakai kuasa solar lah macam-macam. Itu pun matahari juga. Tetapi itu sedikit je, tak ada gapo, makhluk belaka. Hak Tuhan buat. Aras lebih lagi daripada tu. Aras pun tak ada apa juga, makhluk juga. Jadi hak ni tinggi benar tauhid orang Islam ni. Jadi tak ada dia ni terpukau dengan kejadian-kejadian makhluk, walau macam mana hebat, walau macam mana kuat, walau macam mana tenaga dia tu, kuasa dia pun, itu bukan Tuhan semuanya. Tuhan lebih lagi. Tuhan tidak boleh dibandingkan dengan apa-apa. Itu maksud Imam Bukhari buat mari ni. Lepas tu dia pun sebut pula riwayat yang satu lagi. Hak ni cerita kita sudah jumpa dah dulu ni, dah bincang panjang dah. Dia kata jumpa dengan dia tak ada dengan orang lain, dengan Abi Khuzaimah sahaja je ada ayat ni. Dulu kita sudah bincang dah bahawa hak ni di antara hadis yang sesengah ulama mana tidak mahu terima ni. Mereka mengatakan tidak sahih. Hak ada dalam Bukhari, inilah salah satunya. Walaupun orang lain tidak terima, itu soal lain. Biasalah, ada orang terima, ada orang tak terima. Hak ni orang terima hak ni, tak terima hak ni. Ini salah satunya. Sebab kata mereka, kalau ayat ini hanya ada pada Abi Khuzaimah, itu bermakna bukan mutawatir, seorang wahid. Sedangkan nak jadi ayat Quran ini, satu ayat dia pun mesti mutawatir. Ini seorang. Walaupun ada ulama seperti dalam Hasyiah ni pun dia sebut juga, dia kata hak maksud ada ni hak bertulis, hak hafal tu hafal ramah mutawatir.
Tetapi orang boleh kata maknanya hak mutawatir tu hafal, dari segi tulis tidak mutawatir. Jadi tak kemah juga. Sedangkan hak kemahnya, hak kena kita pegangnya mutawatir dari semua sudut. Dari segi tulis, dari segi baca, dari segi hafal, dari segi segala-galanya. Tapi apa yang Imam Bukhari buat mari hadis ni? Dia nak laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tu ada sebut aras juga di hujung ayat tu. Sebab itu dia mari ni. Sebab itu dia mari ni. Wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, ada sebut di akhir ayat ni, surah ni. Maknanya hingga dia kata ke penutup, sehingga ke akhir surah Bara'ah. Mana akhirnya wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi di situ kan ada juga sebut arash. Sedang kita baca ni ba'arash lah. Jadi arash, Tuhan tu Tuhan yang ampunya arash yang agung. Jadi salah satu sifat arash yang disebutkan ialah agung, azim. Di sini. Lepas tu dia ambil hadis Ibnu Abbas pula. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pada ketika dia dalam keadaan kesusahan, dia baca la ilaha illallahul alimul halim. Mana kita pun molek juga baca. Ni baca bila-bila kadang lagu ni baca. Molek. Baca sebanyak mana pun tak apa, dia tak ada royak banyak-banyak mana. Baca. Kalau selagi kita dalam keadaan susah tu, moleklah baca ni. Hak naknya apa dia? La ilaha illahu wa rabbul arsyil azim. Lepas pada tu akhir dia wa rabbul arsyil karim. Dalam hadis ni disebutkan sifat arash itu dua. Dalam Quran pun begitu juga. Kalau dia sebut sifat arash, ada azim, ada karim. Apa makna ni? Adakah arash itu ada dua? Satunya al-arsyul azim, satunya al-arsyul karim. Setengah ulama kata begitu, sesetengah ulama kata tidak. Ini hak tu lah je. Cumanya azim tu dilihat dari sudut kamnya, dari sudut kamnya. Dan karim itu dilihat dari sudut kaifnya. Kaifnya. Jadi kam ni lagu mana? Kalau buah misalnya kita kata buah pau, banyak mana? Banyak. Itu banyak. Besar mana? Besar. Sebutir tu sekilo, 2 kilo kalau kita kata. Itu dari segi kam. Berapa berat dia? Dari segi kaif, sedap dia lagu mana? Jadi aras ni pun lagu tu. Dari sudut agung dia tu, dari sudut zahir dia tu memang agung, hebat. Memang hebat. Kalau kita tengok kejadian langit bumi, kalau kita duduk dalam ni pun hebat dah kejadian Tuhan. Mana dia nak ayat ini jauh lagi, tak boleh nak banding dengan hak dunia ni. Lagi hebat. Dan lagi banyak kepelbagaiannya dalam dunia ni. Ada tumbuhan, ada binatang, ada sungai, ada darat, ada hutan, ada pada pasir, macam-macam. Hak tu lagi. Jadi itu makna azim. Makna agung tu dari segi banyak bentuk dia, kepelbagaiannya. Karim mana dari segi nilai dia tu. Kalau dalam dunia ni nilai amah tu ada nilai, pasir tidak sama nilai. Ni dak. Setiap ada di dalam sistem tu, arash itu semuanya bernilai, tinggi nilainya, bermutu, berharga, istimewa. Itu dari segi kaifnya. Kita ni ada benda-benda saja yang bernilai. Benda-benda setengah-setengah tu tak sih, kita lari, bau busuk. Bau busuk. Pedih kalau kena, gatal kalau kena. Tu hak dunia. Hak dunia. Lagu itulah ulat bulu kena gatal. Gua hak ni tak sedap. Banyak perkara lah. Belah-belah ada hak molek. Di sana tidak. Disebutkan sistem alam tu. Di situlah syurga esoknya. Syurga tu duduk bawah tu lah. Kalau kita lah ni, bumi ni duduk bawah rukuk langit, kita kata. Esok syurga tu bawah rukuk arash. Tu lah. Situlah. Maknanya tentu sekali lah istimewa. Sebab apa? Syurga tu sendiri tu istimewa dah. Jadi sistem yang mengawal ataupun yang duduk di atas syurga itu tentulah lebih istimewa. Itu dia nak. Seperti mana kalau kita duduk dalam dunia, sistem yang mengawal, kita katalah sistem matahari. Istimewa tu. Siapa semuanya berjalan mengikut dia tu lah.
tak lari daripada hak tu, terikat dengan hak tu. Setara ni kita tengok keistimewaan dia. Kalau hak lebih lagi, ada lagi lebih lagi, ada lagi lebih lagi. Hak paling tinggi sekali dia sebut aras lah. Sistem aras orang panggil. Aras tu pun alam juga, kejadian Tuhan lah. Alam juga. Gitu. Lepas pada tu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang akan pengsan pada hari kiamat nanti. Bila aku sedar, aku tengok Musa sudah duduk pegang dah, salah satu daripada tiang aras, dia duduk pegang. Di sini, dalam hadis ini nak cerita hak aras tu juga. Jadi maknanya aras ni dia ada tiang. Tiang lagu mana tu kita tak faham, tak tahu lagu mana. Tiang lagu mana? Supaya dalam Quran disebutkan Tuhan menjadikan langit bighairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit tanpa tiang yang kamu dapat lihat. Jadi ulama bahas lagi, adakah tiang aras tu lagu tu serupa dengan tiang langit hak Tuhan buat lah ni? Tuhan kata tanpa tiang yang kamu dapat lihat. Apakah ini bermakna tak ada tiang? Ada tiangnya, cuma tiang yang kamu dapat lihat itu tak ada. Mana tiang tu ada, seseolahnya semua tiang lah. Macam kita nak sekat ni, bumbung datang, tengok ada tiang. Tapi ada juga yang tak ada tiang, tapi dia tidak jatuh. Seseolahnya macam ada tiang, dulu sekat, tu kita tak nampak. Segala bintang, segala planet ada datang tu tak jatuh mari, tepuh kursi. Duduk di tempat dia masing-masing. Besar mana, berat setara mana, duduk musing biung-biung tu pun tak belaga kursi. Jadi maknanya macam ada tiang, tidak jatuh, tak tentu kali. Walaupun zahirnya nampak tak ada. Setengah ulama kata memang tak ada tiang, setengah ulama kata ada tiang tapi jenis lain, jenis tak nampak. Jadi hak kata tiang aras pun ada ke lagu ni? Tak tahu. Tapi Nabi Musa boleh pegang tu. Itu istimewa dia. Itu istimewa dia. Dan Nabi nampak dia pegang tiang aras. Di sini menunjukkan Nabi Musa itu seorang Nabi yang istimewa. Bila Nabi sedar tengok, dia sudah ada dah, sedar dah. Aku hak mula-mula dibangkitkan, aku dapati Musa sudah ada pegang aras. Maknanya aras ini boleh dipegang. Imam Bukhari buat mari ni dalam bab dia, dalam bab tauhid. Dan kalau aras tu boleh pegang, ada tiang gitu, mana tidak Tuhan lah. Sebab ada juga ahli falsafah yang kata aras tu Tuhan. Jadi nak tolak tu. Jadi Imam Bukhari buat mari bab tauhid ni, dia nak tolak belaka segala hak tak betul tu. Jadi kalau Tuhan macam mana ada boleh sebut lagu ni, duduk pegang, boleh pegang. Tuhan tidak lagu tu, itu sifat makhluk. Bila sudah ada sifat makhluk pada dia, macam mana kita nak kata dia Tuhan? Tidak begitu. Bab qaulillah ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat dan ruh naik kepadanya. Dan firman-Nya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya juga naik al-kalimut thayyib. Ini ucapan-ucapan ataupun sesuatu amalan yang baik. Ini lepas tu dia mari riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan Abu Dzar dapat tahu bila Nabi diutuskan menjadi Nabi. Abu Dzar pun dapat tahu ada orang yang dakwa dia ni Nabi akhir zaman. Abu Dzar pun mula-mula sebelum pergi jumpa dengan Nabi sendiri, dia hantar adik-beradik dia. Dia hantar adik-beradik dia, adik dia ataupun abang dia, suruh pergi tengok, dapatkan maklumat tentang orang ni. Hak dakwa dia ni dapat berita ataupun wahyu daripada langit ni. Kamu pergi balik wayak aku lah pula, lagu mana cerita. Bila adik-adik dia tu pergi ke Mekah, balik wayak, dia dapat dah sikit sebanyak, tapi dia tak puas hati, dia nak pergi sendiri. Lepas tu dia pergi. Itu cerita Abu Dzar.
Mujahid berkata, jadi Mujahid ini salah seorang ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in. Mujahid kata al-amalus salih. Apa dia al-kalimut tayyib? Al-amalus salih yarfa'ul kalimat tayyib. Yani Allah mengangkat amal salih itu. Allah mengangkat amal salih itu. Yuqalu dzil ma'arij, dikatakan dzil ma'arij. Dalam Quran disebutkan salah satu sifat Tuhannya, yaitu dzil ma'arij, Tuhan yang mempunyai tangga-tangga, ataupun laluan, jalan untuk naik. Tu untuk naik kepadanya. Apa makna dzil ma'arij? Mana malaikat tu naiknya. Dzil ma'arij, Tuhan yang mempunyai malaikat yang sentiasa naik kepadanya. Begitu. Jadi malaikat naik tu dia ada jalan dia lah, ada jalan dia. Walaupun kita kata naik ke langit tu terbuka luas, semua kapal terbang jugalah, dia ada laluan dia juga. Jadi hak ni pun dia ada itu dzil ma'arij. Jadi Imam Bukhari takut orang tak faham. Jadi Tuhan ni ada Tuhan yang mempunyai tangga mana untuk naik. Jadi adakah maknanya Tuhan tu maknanya daripada bawah naik ke atas lalu ikut tangga tu? Dah, bukan makna lagu tu. Dzil ma'arij ni maksud dianya malaikat tu naik kepada dia. Jadi tangga itu ataupun jalan itu, sebab kita kata kalau bawah nak naik ke atas, kalau kita tangga. Begitulah cara kalau daripada bawah nak naik ke atas. Malaikat ni pun dia ada cara dia sendiri juga untuk naik. Jadi disebutkan tangga untuk mudah faham kepada kita. Tangga tu tentu sekali tidak serupa dengan tangga kita lah. Sebab kita kata tangga lift tu pun semacam tangga juga, tapi tidaklah bertingkat-tingkat begitu. Maksudnya nak suruh sampai ke atas lah juga. Alat untuk sampai naik ke atas lah juga. Jadi hak ni pun satu cara yang lain pula. Tentu lebih istimewa daripada segala yang kita tahu ni. Jadi yang mempunyai tangga ataupun jalan ataupun laluan itu siapa? Tuhan. Tuhan yang buat untuk malaikat itu, gitu. Bukan untuk dia sendiri. Tak ada kena-mengena hak tu. Hak kata dia turun ke langit dunia, turun ke tangga tu ke? Lah bukan silap faham. Itu sebab tu Imam Bukhari kata al malaikah ta'ruju ila Allah. Malaikat hak naik kot tu naik turun tu. Bukan dia. Allah SWT tidak perlu kepada laluan ataupun kepada lagu tu. Kalau dia kata turun dengan cara dia. Turun dengan cara dia. Jangan kita anggap walaupun sebut dzil ma'arij ni mana turun, sebab turun tangga, sebab turun dengan lift. Jangan lagu tu. Tu dia nak rayak. Takut-takut kita silap faham ayat Quran tu. Lepas tu dia marilah. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat-malaikat ni silih berganti. Malaikat malam dan siang pergi kepada kamu. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Jadi beberapa malaikat silih berganti. Malaikat malam mari nak kawal jaga kita. Malaikat siang. Duk begitulah. Mereka hak mari dah hak nak naik tu dia kumpul masa mana? Waktu asar dan waktu fajar. Jadi maknanya hak baru mari tu dia mari waktu asar. Itu dia. Dan hak pada masa tu hak sudah bertugas sebelum pada tu tak nak naik lah. Sebab kita lah kalau kita shift lah. Shift. Tu. Hak ni masa ni, hak ni masa ni. Jadi Allah SWT buat sistem dalam alam dia ni pun lagu tu juga. Lagu tu juga supaya kita belajar gitu. Jadi kalau kita buat lagu tu 24 jam boleh hak kerja. Hak sebenarnya memang pun orang zaman dulu dia tak terfikir tu nak kerja 24 jam. Nak kerja lagu mana gelak gelmah. Memang itu. Dah kalau ada elektrik tak ada jadi masalah lah. Nak kerja malam pun. Lagu mana nak kerja. Dah mengatur. Hang buat gila kan? Padahal malaikat tu kuat, gagah. Malaikat tu tak ada kena makan, tak ada kena rehat, tak ada gapo. Tapi Allah SWT buat gitu. Ini adalah pengajaran untuk kita, biar kita belajar dengan sistem alam hak dia buat. Perjalanan alam hak dia atur tu lagu mana, kita kena belajar lagu tu. Jangan kita, apa lagi kita manusia hak lemah ni. Kita buat tak tidur.
Tak ada shift. Siang malam buat kerja. Rebah 2-3 hari rebah lagu tu. Tapi kalau buat giliran, kita lebih patutlah buat giliran gitu. Setara malaikat tu Tuhan buat gitu. Jadi dia buat gitu. Kalau dia tak guna malaikat, dia boleh buat, tapi dia nak ajar kepada kita. Nak ajar kepada kita. Nak setara dia boleh buat segala-galanya. Dia ada buat ni, buat ni sistem dia. Malaikat buat hak ni. Tapi semua dengan izinnya. Apa lagi kita yang lemah ni, mestilah kita kena bagi kuasa, bagi tugas. Jangan monopoli, jangan jadi diktator. Buat kita sorang. Akhir sekali jadi tak kena banyak lah, sebab manusia ni lemah. Itu tujuan nak ajarnya. Dan waktu sembahyang fajar, sembahyang subuh lah, lepas pada tu naiklah hak bermalam di kalangan kamu. Jadi hak naik tu Tuhan tanya. Tuhan tanya. Padahal dia tahu dah. Dia tanya tu apa sebab? Ada hikmat dia lah. Dulu malaikat duduk kata, nak buat lagu mana Tuhan? Ya Tuhan, nak buat lagu mana manusia ni akan menumpah darah di bumi? Tuhan tak kira tu macam siapa. Kalau bagi kita, kalau kan, kalau kita lah, kalau nyo, misalnya kita kata nyo, hak kita nak ambil ke dia satai. Hak tu hak maksud dia semua. Jadi hak lain-lain segala lain tu lah. Kalau boleh buat, ada manfaat, buat. Kalau tidak, buat saja, tak apa, tidak maksud tu. Jadi hak lain-lain tu tak ada maksud. Hak inti yang dalam kehidupan itu ialah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu tengok hak tu sudah. Mu tengok hak tu. Manusia dalam keadaan ada kelemahan dia, ada nafsu dia boleh buat maksiat. Cuba mu tengok. Semua mu naik, mu akan raya. Dia duduk sembahyang. Ada orang duduk sembahyang. Ada orang duduk sembahyang. Seorang pun ada makna dalam dunia. Apatah lagi kalau ramai. Sebab apa? Dengan ada orang seorang duk ingat pada Tuhan, tak kiamat, tak akan kiamat. Inilah manusia mukmin, inilah ruh dunia, alam ni. Jadi malaikat pun tak kata apa lah. Ni hikmat Tuhannya, rupanya. Hak dia kata dulu tidak lagu tu. Jadi hak ambil kira yang gitu, hak tu ambil kira. Hak tu hak intinya, hak patinya daripada manusia. Hak ni tak kira tu. Kalau mati pun, kalau dia mati syahid masuk surga. Itu saluran saja, jalan saja, bukan maksud hak tu. Kalau dia jatuh parit, kalau dia aksiden mati pecah kepala kau gapo, itu jalan saja, bukan maksud tu. Hak zahir tu tak ada gapo, tu tak nilai. Hak nilainya dia tu siapa, gitu. Itu sebab Tuhan tanya, biar dia jawab sendiri. Setiap hari jawab. Mana hak Tuhan buat tu ni rupanya, hikmatnya besar sangat maknanya. Manusia yang mempunyai nafsu, manusia yang boleh buat maksiat, manusia yang lemah ni, tetapi dia boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai gitu. Kok mana-mana pun mu akan royak, ada hak semaya. Tak ada kata hak tak semaya. Semua tak semaya. Tak ada. Mesti ada. Jadi orang ni masa ni, orang ni masa ni, orang ni masa ni. Jadi oleh kerana masa dalam dunia ni pun tidak sama, kira-kiranya setiap waktu, kira-kiranya ada orang semaya. Ada orang semaya. Tak ada satu waktu pun yang kosong daripada orang semaya. Hak sunat ke hak fardu. Kalau hak fardu saja pada waktu tak serupa dalam dunia ni orang Islam ada berlaku. Maknanya malaikat tu naik semua lah. Jadi setiap kali naik mesti ada orang duduk semaya. Jadi bila duduk semaya, inilah hikmah Allah SWT buat alam dunia ni. Hak ni lah maksud dia je. Dan hak ni dia pergi ke mana? Surga saya rasa. Baru nampak kelebihan hak dia buat surga yang istimewa tu untuk siapa? Baru malaikat nampak. Gitu. Untuk dia malaikat tak ada gapo, tapi untuk kita cukup bermakna. Hak kejadian Tuhan buat surga, buat bumi ni tidak saja. Kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka duduk sembahyang juga. Kami tinggal pun duduk sembahyang juga. Lagu tu kata dia. Pada Imam Bukhari buat mari pula riwayat yang lain, dia kata sesiapa yang beri sedekah bi'idli ataupun bi'adli tamratin. Satu bi'adli ni sekadar sebanyak
satu biji tamar. Satu makna dia. Satu lagi maknanya sama nilai dengan satu biji tamar. Tidak semesti buah tamar. Sesiapa yang bersedekah sesuatu yang sama nilainya dengan sebiji tamar, tak kira lah berapa-berapa. Kalau buah tamar tu berapa? 10 sen. Dia beri 10 sen. Ataupun dia beri benda lain yang harganya, nilainya 10 sen, daripada hasil usaha yang baik. Tapi hak halal lah. Maksudnya hak halal. Sebab apa? Tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik. Mana hak sapa kepada dia, hak dia terima. Maksud sapa kepada dia tu, naik kepada dia tu, maksudnya dia terimalah. Tuhan tak terima kecuali hak molek. Hak molek. Tuhan itu tayyib, yuhibbut tayyib. Tuhan tu bagus. Dia suka kepada yang bagus. Dia suka kepada yang bagus. Kita manusia ni pun gitu. Tak sihat tak molek kalau orang beri. Tuhan lagilah, sebab dia maha reti menilai, maha tahu menilai. Kita kadang-kadang hak kita nampak molek tu sebenarnya tak molek. Hak kita tak nampak, hak kita nampak tak molek tu sebenarnya molek untuk kita. Tuhan maha tahu hak mana hak bernilai, lagu mana. Jadi hak dia ajar kepada kitanya, iaitu daripada hasil usaha yang baik dengan ikhlas pula. Hak itulah hak dia ajar dalam Quran, dalam hadis pun hak itulah. Kerana Allah SWT ada, maka Allah SWT menerimanya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Terima dengan tangan kanan, Tuhan terima. Jadi ini bahasa majaz belaka ni. Kalau kita nak kata majaz, ataupun kalau kita nak kata dengan makna zahir dia, lagu tu yang sesuai dengannya. Terima dengan tangannya, yang ini sifat dia yang layak dengannya. Tangan di situ maksudnya sifat dia yang layak dengannya, ia tidak serupa dengan sekalian makhluk. Ataupun kita kata Tuhan terima dengan tangannya, maksudnya seperti mana kita, dia nak suruh mudah faham. Kalau kita terima dengan gapo? Adakah orang terima dengan kaki? Tak. Orang terima dengan kanan, dengan tangan. Lepas tu tangan mana kalau terima? Tangan kanan. Maknanya Allah SWT suka sangat. Kalau kita kan hak kita kenal, hak kita suka, hak molek, kita guna tangan kanan. Begitulah juga nak rakyat, nak suruh kita faham. Bukan makna dia tu ada tangan kanan, tak ada. Bukan supaya kita tu tak ada lagu tu. Kemudian dia membelanya, menjaganya, jaga molek supaya kita tanam, jaga anak pokok, supaya kita jaga anak binatang, jaga tu sehingga jadi besar. Supaya kamu jaga kan lagu mana? Jaga sehingga jadi seperti bukit. Jadi hak nilainya sama dengan sebiji tamar tadi, Tuhan kembangkan, besarkan. Dia jadi kau besar sehingga jadi seperti bukit. Dengan sebab itu yang pentingnya kita buat ikhlas. Sikit banyak itu nombor 2. Iyalah kalau banyak lagilah besar. Mana setara tu boleh jadi sebuah bukit. Jadi sebuah bukit maknanya kalau nak banding, kalau nak sebutkan, nak suruh nyata, maknanya kalau kita buat keluar mah lah, kita kata besar buah tamar, mah jadi bui kelik kepada kita tu, kita utuh sebesar bukit. Berapa nilai keuntungan kita dapat? Itu dia nak ayatnya. Tapi kenalah daripada usaha hak molek. Jadi di sini semua ni Imam Bukhari riwayat. Dia kata dalam hadis ini, dalam ayat Quran sebut naik. Malaikat pun naik. Jadi hak naik tu kita kena terima. Tapi apakah bermakna Tuhan duduk di atas, semua duduk di atas loteng? Jangan faham gitu. Tidak gitu. Cuma dia kata naik, kita terima lah naik. Itu cara Bukhari. Di sini Imam Bukhari dia nak hari ini dia nampak ni cara salaf. Hak mana ada sebut dalam Quran, dalam hadis lagu tu dia sebut naiklah. Naiklah. Kita terima gitu. Tapi jangan dipahami Tuhan tu duduk di atas. Sebab sesuatu yang baik, yang mulia, yang lebih tu, dia di atas, disebutkan di atas. Orang atas, orang atasan, pemimpin atasan, barang-barang yang bermutu tinggi, sebut tinggi itu. Padahal mutu tinggi itu mutu tinggi ke lagu mana? Tak. Kalau sebut Allah kemolek, Allah kelebih tu sebut atas. Dia guna bahasa tu.
Jadi kita kena terima. Cuma jangan kita kata dia duduk atas pula, supaya duduk atas loteng gitu. Jangan. Itu dia nak. Cara salah, dia terima hak mana yang ada dalam Quran, dalam hadis dia sebut gitu, hak saya itu kita terima. Terima gitu. Kalau boleh mengelirukan, guna takwil. Ulama guna takwil tu lagu tu nak suruh budak faham, dia guna bahasa, dia kata bahasa gini. Tidak salah tu. Tapi kalau kita nak pakai hak saya ni, pakai boleh. Tak apa juga. Hak tu lagi molek. Kalau nak kira lagi molek. Dia kata naik. Tapi dia saja yang tahu lagu mana naik tu. Lagu mana naik. Sebab kita ni manusia ni, akal kita ni kita tak faham. Kalau naik alah ke bawah tu kita tak faham. Bagi kita naik ni alah ke atas saja. Alah ke atas saja naik. Tapi kalau alah ke bawah tu naik, kita kan dah tak faham dah. Dah tak faham. Kalaulah kita kata bumi ni bulat, semua orang duduk timur bumi ni bulat. Hak orang hak duduk atas ni atas dia. Mana hak bawah kaki dia ni bawah lah. Tetapi orang hak duduk di sana, tidakkah atas kita tu bawah dia, dan bawah dia tu atas kita? Semua kata langit atas belakang tu duduk mana-mana ke mana-mana. Hendak kata mana atas bawah ketika tu, tak tahu mana tu. Dan semua ni duduk di dalam sistem aras, sesoalnya bulat gitu. Jadi duduk mana atas bawah? Semuanya nisbi berlaku. Semuanya nisbi berlaku. Jadi tidak semestinya bila kita kata atas tu sama-sama atas untuk semua orang atas. Tak. Bagi setengah orang hak duduk alik sana tu bawah. Sebab tu kita kata serah ke dia atas tu. Hak setara hak kita boleh fikir tu pun kita tak boleh dah. Pening dah kita. Lagu mana hak atas bagi kita, bawah bagi dia. Tu kan nampak dah tu. Apatah lagi kalau hak besar lagi alam dia, lagi kita tak boleh fikir. Dia kata naik gitu. Dia sebut biyamini. Dalam kitab kita ni dia sebut nombor 2. Dia kata qauluhu biyaminihi. Baris yang keempat dalam hasyiah tu. Maknanya husnul qabul. Makna Tuhan terima dengan baik. Itu makna terima dengan tangan kanan tu. Fa innal 'ada jariyatun bi an yusan al-yamin an masal asya' ad-daniyah wa laysa fi ma yudhaf ilayhi ta'ala min sifatil yad shimal. Sebab sudah menjadi adat manusia semua orang faham manakala benda-benda yang kotor, yang rendah, yang tidak baik tu orang guna, orang tak sentuh dengan tangan kanan. Hak molek-molek tu dengan tangan kanan. Terima dengan tangan kanan, bui dengan tangan kanan. Hak tak molek tu orang tak guna tangan kanan. Tetapi bila sebut tangan kanan, jangan pula kita kata Tuhan ni ada tangan kiri. Sini dia kata walaysa fi ma yudhafu ilaihi ta'ala min sifatil yad shimal. Betul ada dalam Quran dia sebut dua tangan Tuhan, untuk Tuhan memang ada. Tangan kanan ada sebut, tapi tangan kiri ada sebut? Tak ada. Pula sebab tu kata tak serupa. Itu adalah sifat dia. Li'annaha mahallun naqs. Sebab apa? Kiri-kiri ni tempat kurang. Hak kurang tu tak ada selalu untuk Tuhan. Kurang dalam lemah. Wa qad ruya, ada riwayat sebut kilta yadayhi yamin. Kedua-dua tangan Tuhan tu yamin, kanan kedua. Dalam riwayat hadis ada sebut Tuhan disebutkan ada dua tangan. Ada banyak hadis sebut tangan kanan, tangan kiri tak ada. Bahkan ada hadis sebut kedua-dua tangannya adalah yamin, kanan. Sebelum pada ni kita bacakan satu tangan tu dia beri rezeki gini-gini, tak habis rezeki, tak kering-kering. Dan pada tangan hak satu lagi dia mengangkat dan menurunkan, meninggikan dan merendahkan. Tangan satu lagi dia kata, bukan tangan kiri. Cuba perhati boleh hak dulu. Kita sudah jumpa tangan kiri tak ada sebut dalam hadis mana-mana pun untuk Tuhan. Sebab apa? Kiri-kiri ni lambang ataupun alamat bagi kurang ataupun hak tak sempurna lah. Alah kekurang, kotor kau gapo kau, berkait dengan hak. Walaysa ma'na al-yad al-jarihah
Dan bukan tangan ini makna dia hanya anggota. Walaupun sebut tangan untuk Tuhan bukan makna dia anggota. Innama huwa sifatun jaa biha at-tawqif fanutliquha. Tetapi ia adalah sifat Tuhan yang mana Quran dan hadis ada menyebutkannya. Jadi kita sebut itulah. Gitu. Itu cara salah. Dan kita berhenti setakat hak Quran dan hadis berhenti. Sekat mana? Dia kata tangan. Dia kata dua. Dia kata kanan. Tapi kita tak boleh pula kata tangan kanan, dah kanan ada kiri. Tak boleh. Sebab tak ada sebut lagu tu. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kedua-dua tangannya adalah kanan. Itulah benar. Lepas pada tu Imam Bukhari kata Warqa meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abi Hurairah. Tujuan Imam Bukhari buat mari hak ni warawahu Warqa. Ini kita tengok. Sebab hak tadi, hak dia mari sanad lengkap tadi, itu Sulaiman bin Bilal meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar juga. Yang ni anak murid Abdullah bin Dinar ni ada dua kan. Yang pertamanya Sulaiman, yang keduanya Warqa. Sulaiman yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, dia hak datang daripada Abdullah bin Dinar itu Abi Saleh. Hak datang lagi daripada Abi Saleh itu Abu Hurairah. Itu. Tapi Warqa ni anak murid Abdullah bin Dinar juga. Dia ambil daripada Abdullah bin Dinar, tapi atas pada Abdullah bin Dinar itu bukan Abi Saleh tetapi Sa'id bin Yasar. Nak ayat situ beza dia. Sebab itu Imam Bukhari buat mari pula warawahu tu, itu maksudnya Sa'id bin Yasar. Lepas tu hak datang pada tu serupa, iaitu Abi Hurairah. Itu sah dari segi sanadnya berbeza. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yas'adu ila Allah illa at-tayyib, ataupun illa tayyib. Kita baca tadi illa tayyib, yang tak ada alillah. Imam Bukhari nak ayat beza hadis ni dua sudut. Satunya dari sudut sanad, dari sudut sanadnya sepuasa inilah. Satu lagi dari sudut matan, dari sudut isi hadis. Dari sudut isi hadis, riwayat Sulaiman itu daripada Abdullah bin Bilal, iaitu illa tayyib, ada alillah gitu. Tapi riwayat Warqa daripada Abdullah bin Dinar bukan illa tayyib, tapi illa tayyib, makna tak ada alillah. Gitu. Tapi kalau kita pakai hak nuskhah hak ada alillah juga, bermakna tak ada beza dari segi sanadnya, dari segi matannya, hanya beza dari segi sanad dia saja. Tapi kalau kita mengambil kira hak tak ada alillah, bermakna Imam Bukhari nak ayat hadis ini ada perbezaannya dari segi sanad dan juga dari segi matan dia. Lepas tu apa faedahnya? Dia ada faedah lah. Sebab itu kalau orang mengaji nahwu Arab, alillah saja tu banyak faedah dah. Alillah tak ada alillah, apa faedah? Banyak lah. Tu dia orang mengaji Arab, dia faham. Itu dia. Ke mana-mana pun dia ada keistimewaan masing-masing riwayat ini. Dia ada keistimewaan masing-masing. Sebab itulah dalam ilmu balaghah dia panggil kadang-kadang ta'rif, ada berapa maksudnya. Mana ada alillah ni ada berapa maksudnya. Tangkid ada berapa maksud dia. Dari segi ilmu ma'aninya, dia makna dia tak serupa. Kadang-kadang kita tengok macam mufrad, tapi bukan mufrad. Wa ridwanun minallahi akbar, misalnya ridwan minallahi akbar. Ridwan itu nampak segitu je. Lepas tu dah kira apa makna. Dia ada makna dia sendiri. Tu bagi orang yang mengaji Arab lah. Bagi orang yang mengaji Arab, dia faham. Begitulah. Lepas tu seterusnya sebenarnya dia juga Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim, serupalah. Seterusnya kita berhenti sekat itulah. Wallahu a'lam.